Hai semua dan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam video saya yang terbaru. Dalam video kali ini, saya akan bahas topik yang hampir semua orang pernah lalui bila nak apply loan kereta. Tak kisahlah loan kereta terpakai ataupun loan kereta baru. Ramai orang yang PM, ramai orang yang mesej saya, ramai orang yang mengutarakan masalah mereka di media sosial, mengatakan bila nak buat loan kereta ni susah sangat lulus. Susah sangat nak lepaskan loan. Kenapa? Inilah sebabnya yang akan saya rungkaikan dalam video ini. Sebenarnya kriteria untuk apply loan kereta ni sentiasa berubah-ubah. Dia akan jadi makin ketat, bukan makin longgar. Pada masa dahulu, mungkin dengan gaji 1000 pun dah boleh keluarkan kereta. Apply loan kereta pun lepas. Tetapi sekarang makin lama kriterianya makin ketat dan makin spesifik. Dan sejak pandemik COVID-19 melanda negara kita Malaysia, syaratnya makin bertambah ketat. Sebab apa? Bank nak hanya orang yang benar-benar layak saja yang akan lulus loan kereta ni. Tanpa buang masa, jom saya huraikan sebab-sebab kenapa loan kereta ni susah sangat nak lulus. Sebab yang pertama iaitu gaji ataupun income business lah. Untuk orang yang bergaji, kriteria yang bank tengok adalah gaji basic, gaji pokok, bukannya gaji kasar dan bukannya gaji bersih. Gaji bersih mungkin juga akan tengok. Tetapi untuk sebab yang pertama, setiap kali anda nak apply loan kereta, tak kisahlah kereta terpakai ataupun kereta baru, first thing yang bank akan tengok adalah gaji basic ataupun gaji pokok anda. Okay. Kalau untuk orang berniaga, income business lah. Mungkin 5 tahun lepas ataupun 10 tahun lepas, dengan gaji basic ataupun gaji pokok 1,500, anda dah boleh keluarkan kereta baru. Tak kisahlah kereta keluaran tempatan ataupun kereta import. Tapi sekarang, sejak tahun 2020 atau mungkin 2-3 tahun kebelakangan ini, kriteria bank makin ketat. 1,500 ni, kalau nak pakai gaji basic, susah nak lepas loan. Walaupun untuk kereta baru. Dan kadang-kadang kereta terpakai lah. Tengok pada model kereta dan harga kereta tersebut. Ini standard terbaru. RM2,000. Minimum gaji basic atau gaji pokok anda haruslah 2,000 dan ke atas. Baru bank akan proses loan kereta anda. Jadi contoh, apa akan jadi bila gaji anda 1,500 sampai 1,900? Bank terus terang mungkin akan reject permohonan anda ataupun dia akan minta anda sediakan penjamin ataupun guarantor untuk support permohonan anda lah. Jadi sebab tu, kalau anda lihat di media sosial ataupun anda pernah terkena pada anda sendiri, kenapa anda yang bergaji 1,800, 1,700, susah sangat lepas loan. Ataupun tak lepas loan langsung. Sebab apa? Sebab kriteria bank dah makin ketat. Dah dinaikkan. Kalau dulu mungkin 1,500, 1,600, boleh keluarkan Saga, boleh keluarkan Myvi dan sebagainya. Mungkin boleh keluarkan Toyota dan Honda City dan sebagainya. Tapi sekarang, minimum bank nak gaji basic 2,000 dan ke atas. Ada setengah bank dia tetapkan lagi ketat. Dia tetapkan minimum 2,300 untuk mereka proses loannya. Jika contoh dia gaji dia 2,000 ataupun 1,900, bank tak pandang langsung. Bank terus minta penjamin ataupun beli kereta yang harga lebih murah lah ataupun beli kereta lama. Yang ini kriteria untuk ataupun syarat nak apply loan kereta baru. Kereta terpakai pun ada setengah pakai kriteria ni, tapi ada setengah 1,500 ataupun 1,600 masih boleh lagi. Macam saya cakap tadi, tergantung pada model, tahun dan harga kereta. Tapi mostly untuk kereta baru, memang kriteria ni yang dipakai. Jadi kalau anda menggaji 1,500 sampai 2,000, saya minta maaf, anda memang kena dapatkan penjamin ataupun guarantor. Jadi, ini sebab yang pertama kenapa loan kereta susah nak lulus. Itu anda kena tahu terlebih dahulu lah. Bagaimana pula untuk orang bisnes? Ini untuk orang bergaji. Kalau untuk orang bisnes, kira anda agak berbeza sikit lah.
Kiraan untuk orang bisnes pula, bagi orang yang bisnes, duit masuk untuk 1 bulan, kita ambil seputar satu bulan lah. Contoh ambil bulan Julai 2021. Okey, ambil bulan Julai 2021. Korang untuk 1 bulan tu total anda ambil duit masuk untuk total 1 bulan, tolak dengan duit keluar, akan dapat untung ataupun rugi ya. Kali dengan 10%. Kenapa 10%? Sebab ini requirement yang bank minta. Maksudnya, contohlah anda duit masuk 50,000, tolak duit keluar 10,000. Jadi anda ada 40,000, kali dengan 10% akan dapat 4,000. Jadi itulah income business yang bank pakai untuk nak justifikasi ya, anda punya income lah, income business nak apply loan kereta. Jadi 4,000 tu lah adalah income anda yang bank kira untuk nak apply loan kereta. Dia tak kira 40,000. Dia akan kira 10% saja, sebab 90% lagi mungkin untuk anda punya overhead, untuk maintenance, bayar gaji pekerja dan lain-lain lagi lah. Sebab tu dia ambil 10% saja. Jadi makin besar gap untung tu, makin banyaklah income anda. Dan bank akan ambil purata 6 bulan. Maksudnya contoh dari bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia akan ambil 6 bulan ni, dia akan bagi 6, akan dapat purata. So income yang ni akan tambah dengan 6, akan bagi 6. So dapat income purata. Macam mana nak tahu income ni boleh beli kereta apa? Ada saya jelaskan dalam video yang lain. Anda boleh cek link video tersebut di bahagian description lah. Saya jelaskan secara panjang lebar bagaimana anda nak tahu kereta yang boleh beli menggunakan income bisnes anda. Dan kebanyakan orang bisnes, income dia untuk bank buat kira-kira sangat rendah. Di bawah 2,000. Maksudnya macam saya kirakan tadi, duit masuk tolak duit keluar, dapat untung kali dengan 10% di bawah 2,000. Mungkin 1,500 ataupun 1,000. Jadi bank pun akan reject, bank tak proses. Bank akan terus kata fail. Anda kena dapatkan penjamin ataupun guarantor. Jadi anda kena kira betul-betul bagaimana anda punya duit masuk dan duit keluar tu, berapa untung yang anda dapat. Itu adalah sebab yang pertama kenapa loan anda susah lulus. Untuk orang yang bergaji dan juga untuk orang yang berbisnes. Sebab yang kedua, loan anda susah lulus adalah adanya sikris ataupun sitos. Ini bukannya dari segi anda ada tak ada, tapi payment sikris anda ataupun rekod pembayaran sikris atau situs anda cantik ke ataupun buruk. Kalau cantik tak ada masalah, tapi kalau buruk, ini menyebabkan loan kereta anda susah sangat nak lulus. Bank akan ambil minimum 6 bulan yang terakhir. Tapi sebaiknya saya sarankan kepada anda, pastikan rekod pembayaran anda untuk sikris dan situs ni terjaga minimum 1 tahun ke belakang. Maksudnya contoh anda apply loan kereta bulan 7 2021, pastikan dari bulan 7 2021 sampai bulan 7 2020 payment anda cantik. Tak ada masalah. Bagaimana anda nak tahu rekod pembayaran anda ni cantik ke atau tak cantik ke ataupun ada masalah? Video detail tentang rekod sikris ni pun ada saya jelaskan dalam video lain. Anda boleh cek link dalam description tersebut dan saya jelaskan panjang lebar tentang rekod sikris ni. Macam mana yang okey dan macam mana yang tak okey lah. Dan ada banyak istilah yang bank inform bila rekod ni tak cantik. Contohnya macam secret adverse. Maksudnya pembayaran anda tak cantik lah. Apa secret adverse tu dalam video yang lain saya jelaskan secara detail. Dan satu istilah lagi iaitu Special Attention Account, SAA. Ataupun mungkin nama awamnya adalah blacklist lah. Apa maksudnya Special Attention Account ni? Maksudnya anda dah lama sangat tak bayar loan tu lah. Mungkin dalam 3 bulan ke atas, 4 bulan ke atas, 5 bulan ke atas. Jadi bank akan clarify secret tu sebagai SAA, Special Attention Account, atau boleh consider blacklist lah. Kalau dah SAA ni memang walaupun gaji dah 4,000, 10,000 memang totally reject. Tak boleh buat apa lah. Memang bank akan tengok. Sebab itu penting untuk anda jaga rekod sikris dan situs anda supaya pembayaran anda sentiasa cantik. Dan inilah sebab kedua kenapa loan kereta anda susah sangat nak lulus. Kita pergi kepada
Sebab yang ketiga iaitu komitmen. Contohlah anda untuk sebab yang pertama anda lulus, anda di atas 2000, okey, lepas untuk test yang pertama. Kemudian pergi ke test yang kedua, Secret rekod pembayaran anda sangat cantik. Tak ada masalah. Untuk setahun ataupun 6 bulan terakhir ni, TikTok lah. Tak ada masalah. Pergi yang ketiga, iaitu komitmen. Komitmen ni biasanya akan membuatkan banyak orang yang sangkut lah. Okey, sebab apa? Sebenarnya bank ada tetapkan kriteria dalam komitmen ni, iaitu kos sara hidup. Kos sara hidup ni lah yang membuatkan ramai pemohon ataupun hirer ni sangkut. Untuk setiap bank berubah-ubah dia punya kriteria untuk kos sara hidup ni. Tetapi yang terakhir saya dapatkan adalah untuk pemohon ataupun hirer yang tinggal di luar bandar, dia punya kos sara hidup bank tetapkan adalah 1,300. Dan untuk orang yang pemohon ataupun hirer yang tinggal di bandar, bank tetapkan kos sara hidupnya adalah 1,500. Ini untuk kos sara hidup saja, tak termasuk lagi installment bulanan kereta yang akan masuk nanti kalau lulus. Sebab tu, kalau sebab yang pertama tadi, contoh anda gaji basic anda 1,500. Lepas tu, bila tambah tolak allowance, EPF dan sebagainya, gaji bersih anda tinggal 1,300. Jadi bila tolak kos sara hidup ni, anda dah tak lepas langsung untuk nak bayar komitmen kereta. Jadi sebab tu bank terus reject. Dan gaji bersih, di sinilah bank akan tengok gaji bersih anda dalam payslip lah. Tak tengok komitmen luar lagi. Jadi contohlah kalau gaji basic anda 2,000, tetapi gaji bersih anda tinggal 1,800 atau 1,700. Kita buat contoh di sinilah. Okay. Gaji basic anda 2,000. Tolak EPF also dan sebagainya, allowance apa semua tu, anda tinggal 1,800. Anda tinggal di bandar, contoh anda tinggal di Kuala Lumpur lah misalkan. So kos sara hidup untuk bandar, contohnya 1,500. Ditolak ni, tinggal 300. Jadi bila dah tolak kos sara hidup, anda cuma tinggal lagi 300. Ni tak tolak komitmen luar yang tak masuk dalam payslip, yang tak masuk dalam slip gaji. 300 ni anda boleh bayangkan kereta apa yang boleh untuk installment 300. Even untuk Azia pun minimum dalam 300 bulan. Itu pun tak masuk lagi untuk duit minyak, servis, maintenance dan sebagainya. Ini bank ambil kira. Sebab tu, kereta murah apa sekalipun, bank bukan setakat ambil kira untuk bayaran bulanan, tapi dikira juga untuk kos maintenance, untuk kos minyak dan sebagainya. Supaya maksudnya bila dia lulus loan anda memang mampu bayar, tak ada masalah. Jadi anda tak akan sangkut untuk 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ke depan. Bukan semata-mata bulanan kereta saja yang bank pandang. Jadi sebab tu, kalau gaji bersih anda di bawah 2,000, memang agak susah dan sangat susah loan kereta anda lepas. Sebab kos sara hidup ni lah yang bank letak, memang makin lama makin meningkat. Kos sara hidup jarang menurun. Mungkin kemungkinan juga statik, tapi dia akan meningkat setiap tahun. Ataupun dia statik, dia jarang sangat turun. Kalau anda ada komitmen lain, contoh anda ada rumah ataupun personal loan, habis terus potong, anda cuma tinggal RM50. So memang tak dapat langsung nak beli kereta baru ataupun kereta terpakai lah. Contoh, anda tinggal 1,800, kita anggap lah. Okay, mungkin bank letak kos sara hidup 1,000, anda dah 800 baki. Tapi komitmen anda tinggi, anda ada loan rumah, anda ada personal loan, kemudian ada loan yang lain-lain lah, internet ke, bil ke, kad kredit ke, apa lain-lain. Tolak-tolak semua, anda tinggal daripada 800 tu cuma tinggal 100. Still tak boleh juga lah untuk installment kereta. Installment kereta paling murah sekarang pun dalam 300 ke 400 lah. 300 ke 400. Itu pun dengan down payment ataupun deposit. Jadi sebab tu memang kena tengok betul-betul. Kalau komitmen anda kena buat kira-kira sendiri, komitmen anda sebanyak mana. Jadi baru senang bila anda nak apply loan kereta, anda dah tahu komitmen anda rendah ke atau tinggi. Kalau komitmen rendah, tak ada masalah. Tapi kalau tak ada komitmen, macam mana pula? Tapi cik, saya dah kerja dekat 5 tahun. Rekod secret saya kosong, rekod situs saya kosong. Saya tak pernah buat apa-apa loan sepanjang hidup saya.
Kenapa bank masih tak luluskan loan saya? Bank ni nak tengok rekod pembayaran anda sebelumnya. Kalau contoh anda beginner ataupun tak ada apa-apa rekod langsung, bank tak dapat tahu sama ada anda ni pembayar yang cantik ke, culas ke, atau memang jenis yang bayar hujung-hujung deadline ke macam mana ke, atau memang jenis yang kaki penipu tak bayar langsung. Bank tak dapat tengok, tak dapat trace rekod. Kalau contoh anda dah ada komitmen minimum satu, minimum anda ada rekod PTPTN, anda yang belajar rekod PTPTN, bank boleh tengok rekod pembayaran PTPTN tu macam mana, ada tunggakan ke, cantik ke dan sebagainya. Jadi situ bank dapat tahu anda punya secret dan situs tadi lah, sebenarnya okey atau tidak. Kalau tiada komitmen langsung ni, hanya terpakai bila anda fresh graduate. Anda boleh gunakan skim graduan untuk nak apply loan kereta. Ini syarat kalau contoh anda tak ada apa-apa loan langsung, anda baru habis grad, baru dapat kerja, anda nak beli kereta. Itu dibolehkan, tak ada masalah. Anda boleh apply loan kereta guna skim graduan, walaupun anda tak ada apa-apa hutang lagi. Macam mana nak apply guna skim graduan ni pun saya jelaskan dalam video panjang lebar, dalam video lain. Boleh tengok link dalam description. Memang saya jelaskan panjang lebar tentang skim graduan ni. Tapi bagi anda, contoh dah bekerja dah 10 tahun, dah 5 tahun, tapi masih tak ada apa-apa hutang, even personal loan pun tak ada, bank sangat susah nak luluskan loan kereta anda, sebab mereka tak dapat tengok anda punya, adakah anda ni pembayar yang macam mana lah. Jadi pastikan anda minimum satu komitmen pun dah cukup, kredit ke, personal loan ke. Cuba cipta komitmen lah dan bayar sebaik mungkin, dan jaga rekod pembayaran untuk minimum 6 bulan ke 1 tahun, supaya bank dapat tengok anda ni adalah pembayar yang bagus lah. Itu sebab ketiga kenapa loan kereta anda susah nak lulus. Sekian saja video dari saya. Kita akan sambung dalam video seterusnya. Ada 3 sebab lagi kenapa loan kereta anda susah nak lulus. Kita akan jumpa lagi dalam next video next time.